Assalamualaikum. Dah seminggu dua ni asyik teringin nak cuba masak biryani udang. Dah biasa buat biryani ayam, jadi kali ni Umi nak tukar selera buat biryani udang pula. Walaupun tak se-famous biryani ayam, tapi hasilnya tak mengecewakan. Sedap dan lembut nasinya. Sesekali hujung minggu tu bolehlah cuba resipi yang special buat keluarga tersayang. Sesuai juga dihidangkan untuk tetamu, sempena Raya Aidilfitri yang tak lama je lagi ni kan. Pada yang belum pernah mencuba buat nasi biryani udang ni, jom try resipi Umi ni. InsyaAllah walaupun pertama kali baru nak mencuba, pasti akan jadi elok sempurna. Para peminat udang di luar sana tu, jom cuba resipi penuh berserta tips nasi biryani lembut, perui dan cantik sebutir-sebutir telah pun Umi highlight dalam video ni. Jom saksikan. Langkah pertama, rendam dahulu 5 pot kecil beras basmati selama 30 minit. Tujuannya supaya nasi yang dihasilkan panjang pada kadar yang maksima, tekstur nasi lembut, berderai cantik dan tak berketul. Beras basmati yang Umi gunakan ni bernama sunflower. Dah siap rendam, toskan air biar kering. Bahan-bahan untuk rebus nasi: 1 bunga lawang, 2 bunga cengkeh, 2 buah pelaga, setengah sudu kecil jintan manis, setengah sudu kecil jintan halus, 3 helai daun pandan simpul rapi, 1 batang kayu manis dan 3 helai daun bay. Caranya, masukkan air yang mencukupi dan rebus beras yang dah ditoskan dengan bahan-bahan yang Umi sebutkan tadi. Gaul sebatikan, tutup tudung kuali dan biarkan beras 3/4 masak. Sekali-sekala buka dan kacau biar nasi masak sekata. Nak tahu nasi itu dah 3/4 masak ke belum? Boleh ambil sebutir, tekan-tekan sikit guna jari. Okey, tengok tu tekstur nasinya dah okey, 3/4 masak. Tak perlu sampai betul-betul masak ya, sebab nanti kita akan sambung masak lagi lepas melapis. Toskan nasi biar kering, angkat sekali dengan rempah-rempah ratus dan daun pandan yang dah direbus tu. Kita nak bagi aroma rempah ratus ni makin naik waktu masak biryani. Bahan-bahan untuk kuah biryani: 4 ulas bawang putih tumbuk halus, 2 inci halia tumbuk kasar, 1 biji bawang besar mayang halus, 15 biji bawang kecil mayang halus, 5 batang lada hijau iris bulat, 2 biji tomato saiz besar potong dadu, 1 kilo udang basuh bersih, kepala jangan dibuang ya, 3 sudu besar rempah biryani, Umi guna jenama babas, daun pudina iris kasar, daun ketumbar iris halus, 2 bunga cengkeh, 1 bunga lawang, 3 buah pelaga, 1 batang kayu manis, 3/4 sudu besar tairu, 1 mangkuk kecil minyak sapi, setengah tin susu cair, garam secukup rasa, bawang goreng, beberapa tangkai daun pudina untuk hiasan atas dan akhir sekali sedikit gajus. Caranya, panaskan sedikit minyak masak, campurkan dalam 7 sudu besar minyak sapi. Tujuan Umi campurkan minyak masak dengan minyak sapi ni supaya nasi biryani kita tak kering sangat berbanding guna minyak sapi semata. Tumis rempah 4 sekawan, bawang merah kecil dan bawang besar. Tumis hingga bawang-bawang ni keperangan. Awal-awal ni boleh kuatkan api dan rajin kacau, biarkan bawang-bawang masak sekata. Bila dah mula keperangan, perlahankan api, masukkan gajus, sambung tumis lagi hingga semua bawang-bawang ni coklat keperangan dan garing sedikit. Waktu ni kena rajin kacau sebab tak nak bawang hangit, out nanti rasa biryani. Dah nampak crispy dan coklat keperangan gitu, baru campakkan bawang putih dan halia. Gaul biar sebati. Bawang dan halia dah naik bau, masukkan tomato dan lada hijau.
Sambung tumis lagi, biarkan tomato benyek dan mengeluarkan air. Masukkan pula rempah biryani yang dah dibancur siap-siap dengan sedikit air. Gaul biar rempah sebati bersama bahan tumis. Bila dah mula naik minyak di permukaan, kiranya rempah tu dah pecah minyak, baru masukkan tairu. Tairu ni boleh ganti dengan yogurt asli atau perahan lemon. Fungsinya sama je, bagi rasa masam-masam sikit pada kuah biryani. Tak perlu letak banyak je, nanti masam sangat sebab tomato pun dah rasa masam kan. Kena pandai agak. Tengok kuantiti kuah dan nasi kita banyak mana. Masukkan irisan daun ketumbar dan daun pudina. Gaul sebatikan. Lupa pula nak bagi tahu, tadi Umi ada tambahkan sedikit serbuk kunyit. Tutup tudung kuali biar layu bahan-bahan tumisannya. Tomato pun dah benyek dan mengeluarkan air. Perasakan dengan garam. Kemudian masukkan udang, gaul sebati udang bersama bahan tumis. Tambahkan sedikit air dan biarkan udang 3/4 masak. Tak perlu masak hingga fully cook je sebab nanti kita akan sambung masak lepas melapis. Tutupkan sekejap tudung kuali dalam 2 ke 3 minit. Biarkan udang mengeluarkan jus-jusnya yang manis. Umi ada tambahkan garam, jangan merasa masinnya tu. Udang pun dah 3/4 masak, bolehlah tutup api dan alihkan kuah biryani dalam satu mangkuk dahulu. Sekarang kita nak start melapis pula. Lapisan pertama, masukkan nasi. Ambil setengah je dari bahagian nasi yang kita dah rebus tadi untuk lapisan yang pertama ni. Lapisan kedua, kuah biryani udang. Masukkan je semua hingga habis. Kiranya lapisan udang-udang ni akan berada di tengah-tengah. Lapisan yang terakhir, tutup dengan setengah lagi dari bahagian nasi. Masuk je semua. Habiskan untuk 5 pot beras ni. Umi buat 3 lapisan je. Tapi kalau masak dalam rice cooker, mungkin boleh buat lagi banyak lapisan. Apa-apa pun ikut cita rasa masing-masing. Di bahagian atas tu, taburkan dengan kriuk-kriuk bawang goreng. Lebihkan sikit pun tak apa, lagi sedap. Tuangkan pula setengah tin susu cair, nak bagi rasa berlemak sikit pada nasi biryani ni. Kemudian baki minyak sapi yang kita gunakan waktu menumis tu, tuangkan di sekeliling atas nasi. Tujuannya bagi naikkan lagi aroma wangi. Kilatkan nasi dan semestinya memberi kesedapan yang berganda pada biryani yang dihasilkan. Nak letak berapa sudu tu agak-agak je, bergantung juga pada kuantiti nasi. Akhir sekali, taburkan beberapa tangkai daun pudina. Ambil sekali dengan tangkai-tangkainya je. Nanti senang kita nak keluarkan semula lepas siap masak. Tutup tudung kuali, biarkan nasi dan udang betul-betul masak lebih kurang 10 ke 15 minit. Guna api sederhana je. Pada minit ke 10, buka penutup kuali, letak beberapa titis pewarna oranye bagi naikkan seri warna biryani. Gitu. Tutup semula, biarkan pewarna tadi meresap dan kering sikit lebih kurang 5 minit. Lepas 5 minit yang terakhir tu, tutup api, buka penutup kuali, keluarkan daun-daun pudina dan waktu panas-panas tu, terus gembur-gemburkan nasi guna sudip.
Cedok dari bawah naik ke atas macam yang Umi buat tu untuk elak nasi patah. Gembur hingga nasi dan kuah biryani sebati sepenuhnya. Aroma bau rempah ratusnya tu memang membangkitkan selera. Kalau nak rasa biryani udang yang lebih padu, boleh guna udang galah atau udang harimau yang saiz besar-besar. Memang puas makan, isi pun kental, manis je. Okey, siap dah nasi biryani udang by Umi. Selamat mencuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik dalam channel ni. Jadi, jom subscribe, like. Kalau anda suka video ni, tolong share-sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Dan tekan lonceng pertama supaya tak ketinggalan dapat notification video-video yang baru diupload. Jumpa lagi dalam entry akan datang. Bye!